Selamat petang, salam sejahtera. Beberapa jam sebelum atau beberapa menit sebelum undian di Dewan Rakyat di Parlimen hari ini, Muhyiddin Yassin dah pun kalah awal. Muhyiddin Yassin sah dan confirm kecewa di Dewan Rakyat hari ini. Kita boleh sahkan sudah pada petang ini bahawa Muhyiddin akan kalah di Dewan Rakyat. Dengan ini kita boleh umumkan, saudara-saudara, kemenangan besar buat Anwar Ibrahim. Isyarat kemenangan buat Anwar makin jelas di Parlimen. Belum bertanding sudah menang. Pernah dengar istilah menang tanpa bertanding? Kita boleh sudah mula katakan Anwar Ibrahim boleh dikata menang tanpa bertanding di Parlimen petang ini. Kita ucapkan syabas kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum kita teruskan, mohon kiranya anda tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini dari channel saya ini. Baiklah, saudara-saudara, isyarat kemenangan Anwar semakin jelas lagi nyata. Bekas ahli Parlimen Sungai Petani, Johari Abdul dipilih sebagai Speaker Parlimen yang baru menggantikan Azhar Azizan Harun. Dalam undian sulit yang diadakan pagi ini, beliau memperoleh 147 undi, menewaskan pencabarnya daripada Perikatan Nasional iaitu Redzi Sheikh Ahmad yang sekedar memperoleh 74 undi. Undi 147 yang diperoleh Johari itu kurang satu daripada 148 yang sepatutnya mengikut jumlah ahli parlimen parti-parti yang bersetuju membentuk kerajaan perpaduan. Saudara-saudara, sebentar tadi juga telah pun dibuat undian untuk timbalan speaker. Apa yang berlaku? Berlaku undian yang paling luar biasa apabila timbalan speaker yang dicalonkan daripada Barisan Nasional iaitu Ramli Matnor daripada Parlimen Cameron Highland telah pun menang dengan majoriti 2/3 iaitu 148 undi memilih beliau sebagai timbalan Speaker Dewan Rakyat. Dengan ini maknanya saudara-saudara, undian kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim pun boleh sudah dikata bakal dapat 2/3. Kekurangan satu undian yang diperoleh oleh Speaker Dewan pada hari ini disebabkan kelewatan timbalan Menteri Ekonomi merangkap ahli Parlimen Muka Hanifah Hajar Taib daripada menghadiri Majlis Angkat Sumpah lalu terlepas peluang untuk mengundi dan beliau telah pun memberitahu sebabnya kenapa beliau tidak mengundi kerana beliau kurang sihat atau sakit. Apa yang pasti, dengan kemenangan Johari terpilih sebagai Speaker Parlimen, ini adalah isyarat jelas bahawa Anwar Ibrahim juga bakal memperoleh laluan cerah untuk memenangi usul undi percaya pada sebelah petang nanti. Jika sebelum ini masih ramai yang sangsi sama ada Anwar mampu melepasi undian usul percaya itu atau sebaliknya, kemenangan Johari setidak-tidaknya telah memadam segala keraguan tersebut. Tidak diragukan lagi kecuali jika ada ahli parlimen yang belot dan tidak setia kepada keputusan parti di saat-saat akhir, Anwar hampir pasti akan memperoleh 148 undi atau 2/3 majoriti Dewan Rakyat. Dengan sokongan 148 undi itu tadi atau nanti bererti kerajaan perpaduan pimpinan beliau adalah cukup stabil kerana disokong oleh 2/3 ahli-ahli parlimen. Semoga semuanya berjalan lancar pada petang ini. Selain daripada itu, dengan adanya undian 2/3 di parlimen ini, sudah tentu Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya mengunci mulut Muhyiddin Yassin, mengunci mulut Hadi Awang yang selama ini mempersoalkan keabsahan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bahkan Muhyiddin pun pernah berkata, beliau nak minta bukti tentang keabsahan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi apa yang Anwar Ibrahim buat ini lebih besar maknanya, lebih besar faedahnya, lebih besar keabsahannya berbanding SD ataupun akuan bersumpah yang pernah dinyatakan oleh Muhyiddin sebagai dia memilikinya.
Muhyiddin kata dia ada SD yang cukup, angka yang cukup untuk menjadi kerajaan dan Perdana Menteri. Tetapi akhirnya tewas di tengah jalan. Oleh sebab itu Muhyiddin menuntut supaya Anwar Ibrahim memperlihatkan bukti. Jadi petang ini buktinya sudah ada. Kita harap Muhyiddin Yassin tidak lagi bising-bising dan paling penting terkunci mulut untuk mengulang-ulang lagi tentang keabsahan ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Keputusan terkini dari Dewan Rakyat dalam undian memilih Speaker Dewan Rakyat membabitkan kerajaan dengan pembangkang agak mengejutkan semua orang apabila hanya 147 undi yang berjaya diperoleh oleh blok Anwar Ibrahim. Manakala di blok pembangkang Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin mendapat 74 undi. Maknanya, undi daripada pembangkang cukup kota. Tetapi yang menghairankan, satu orang daripada blok kerajaan, yaitu Kerajaan Perpaduan, tiba-tiba tidak hadir, tiba-tiba tidak sempat untuk mengundi. Jadi petang ini saya nak beritahu kepada kamu semua kenapa satu orang ini tidak dapat mengundi dan adakah beliau akan dipecat sesuai dengan MOU yang telah ditandatangani sebelum ini. Sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen kamu, tekan butang subscribe. Baiklah, rupa-rupanya timbalan menteri yang tidak hadir dalam undi percaya pula, dalam undi melantik Speaker Dewan Rakyat, yaitu timbalan menteri Hanifah, dilaporkan sebenarnya bukan karena sengaja. Beliau tidak sengaja tidak hadir, bahkan beliau sebenarnya tidak sehat atau kurang sehat dan tidak sempat mengundi. Ahli Parlimen Muka dari gabungan Parti Sarawak GPS, Hanifah Hajar Taib, tidak sempat mengundi ketika proses pemilihan Speaker Dewan Rakyat kerana kurang sehat, kata pemimpin utama gabungan itu Fadilah Yusof. Fadilah yang juga timbalan Perdana Menteri ketika memberitahu FMT berkata, Hanifah mengaku tidak sehat. Beliau sudah berada di Parlimen namun tidak sempat mengundi calon speaker, katanya. Pagi tadi Johari Abdul dipilih sebagai speaker baharu selepas mendapat 147 undi menerusi undian bersurat berbanding calon dinamakan pembangkang Razzi Sheikh Ahmad yang memperoleh 74 undi, menjadikan keseluruhan ahli parlimen mengundi sebanyak 221. Hanifah adalah timbalan Menteri Ekonomi selain merupakan anak perempuan kepada yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Abdul Taib Mahmud. Saudara-saudara, kita sedang menunggu keputusan kepada undi percaya terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah beliau akan dicantas atau beliau akan tumbang hari ini? Sebelum kita teruskan tentang usul undi percaya itu, saya juga ingin membacakan kepada anda timbalan speaker yang telah dipilih pada petang ini. Timbalan speaker dengan sahnya diumumkan Ramli dan Ellis sebagai speaker. Ahli Parlimen Cameron Highland Ramli Matnur dan ahli Parlimen Lanang dari DAP Ellis Lau dilantik sebagai timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat pada penggal pertama sidang Parlimen ke-15. Speaker Johari Abdul ketika mengumumkan keputusan itu memberitahu Ramli dan Barisan Nasional menerima 148 undi, manakala Ellis mendapat 146 undi. Calon daripada Perikatan Nasional yang juga ahli Parlimen Masjid Tanah, Mas Ermiati Samsudin pula menerima 74 undi. Ramli orang asli pertama menjadi ahli parlimen dan Ellis dicalonkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim, sementara Mas Ermiati dicadangkan oleh ahli parlimen Kota Bahru Taqiyuddin Hassan. Dalam proses pengundian berlangsung hampir 30 minit itu, semua 222 ahli parlimen diberi satu kertas undi dan ditulis dua nama calon yang dipilih dan ditandatangani sebelum kiraan undi dibuat. Mana-mana ahli parlimen yang mengundi lebih dua nama, undi akan dikira rosak, kata speaker.
Terdahulu, Johar yang juga bekas ahli Parlimen Sungai Petani dipilih sebagai speaker selepas mendapat undian tertinggi ahli Parlimen. Beliau mendapat 147 undi, sementara calon dari Perikatan Nasional PN, bekas Menteri Dalam Negeri Sheikh Razicek Ahmad hanya mendapat 74 undi. Yang menjadi persoalan saya ialah mengapa Elis hanya mendapat 146 undi sahaja? Siapa yang tidak mengundi Elis? Ada 2 orang yang menjadi tanda tanya yang tidak mengundi. Siapakah orang itu? Jom kita siasat selepas ini. Jangan lupa tinggalkan komentar, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.